Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Perak Sejahtera 2030. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Saudara acara majlis yang berhormat, Cikgu Khairuddin bin Abu Hanifah, Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri Perak, yang berhormat Puan Salbiah binti Muhammad, Pengurusi Jawatan Kuasa Pembangunan Wanita, Keluarga, Kebajikan Masyarakat dan Pembangunan Usahawan Negeri, yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Perak Kawasan Temenggong, yang berusaha Cikgu Muhammad Fauzi bin Mahsud, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri, yang berusaha Cikgu Norizan binti Haji Man Ali, Pegawai Pendidikan Daerah, yang berusaha Tuan Muhammad Syah bin Zakaria, Pegawai Daerah Hulu Perak, Ketua-Ketua Jabatan Persekutuan dan Negeri, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Saya minta untuk berjalan pentas ini untuk membolehkan saya mengajar pada petang ini. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini, setelah bertangguh 2-3 kali saya dapat hadir bersama-sama dengan yang berhormat tuan-tuan dan puan-puan dalam siri bicara profesional. Ada sedikit masa untuk saya sebelum tuan-tuan diberi peluang untuk mendengar Amir menyanyi. Siapa nak dengar Amir menyanyi, tunggu dulu, cukup saya nyanyi dulu. Baik. Saya cuma nak mengajak pada petang ini, nak bercakap tentang ada chemistry, ada kolaborasi di antara saya sebagai guru pencin dengan tuan-tuan puan-puan sebagai warga pendidik dalam negeri Perak, khususnya di daerah Hulu Perak. Sebelum itu saya ambil kesempatan nak ucap tahniah kepada PPD, juga kepada pengarah. Tadi dalam persembahan tadi menunjukkan pencapaian yang sangat baik dan memberangsangkan dan telah dilakukan oleh seluruh warga pendidik dalam daerah ini. Jadi kita ucapkan tahniah dan syabas. Jadi dia pun sebut tadi tak ada minta lebih, hanya sekadar seperti mana selalu. So kita bagilah tahun depan kita mengajar 65,000 macam biasa, sebab selalu. Okey, apa yang tu tak penting. Yang penting ialah kita nak tengok di mana chemistry ni. Baik, tadi saya berucap dengan pemimpin-pemimpin masyarakat di Dun Kenering. Saya jumpa dengan orang ramai di pusat khidmat Dun Kenering. Saya janji dengan dia orang petang ini saya nak bercakap dengan cikgu-cikgu kerana ia ada kaitan dengan apa yang sedang kerajaan negeri lakukan sekarang. Bila saya lancarkan Pelan Pembangunan Perak Sejahtera 2030, saya mengambil pengalaman silam sebagai seorang guru. Long time ago when I was a teacher, saya belajar di sekolah menengah Idris Shah 2 grade. Masa tu ketua pengarah pendidikan ialah Allahyarham Tan Sri Wan Zahid Nordin. Tuan pengarah mesti ingat, masa tu kita sama-sama muda lah. Dia ada satu program dipanggil Blueprint Pembangunan Pendidikan bagi tiap-tiap sekolah. Dekat sebulan kita menyediakan blueprint itu.
Saya tutor penelitian matematik masa itu, dengan guru-guru matematik sekolah itu membuat perancangan bagaimana untuk membangunkan pendidikan matematik bagi sekolah itu. Guru seni, guru sains, semuanya kena libat. Kita panggil dia program pembangunan pendidikan sekolah ataupun blueprint. Saya ambil itu. Bila saya jadi menteri besar, saya gunakan pengalaman itu untuk buat blueprint bagi pembangunan negeri Perak. Cuma beza je untuk pembangunan sekolah ataupun saya tak pasti nak tanya pengarah tadi, adakah sekarang semua guru masih guna buku rekod? Buku apa? Rekod pengajar? No. Tak ada. Baik, zaman saya jadi cikgu dulu, seorang guru di awal tahun dibekalkan sebuah buku besar dipanggil buku rekod pengajar, di mana guru tersebut terlebih dahulu hendaklah menulis dalam buku rancangan itu rancangan mengajar setahun, berasaskan buku teks itu setahun. Daripada setahun dipecahkan kepada dulu dipanggil penggal, 3 penggal. Daripada 3 penggal dipecahkan ikut bulan, bulan Januari, bulan Februari, bulan Mac. Daripada bulan dipecahkan ikut minggu. Daripada minggu dipecahkan ikut hari. Jadi guru yang baik waktu itu, saya tak tahu sekarang macam mana. Waktu itu guru yang baik, kalau datang seorang nazir ke sekolah, dia akan pegang buku rekod itu dulu. Guru yang baik, hari ini hari Jumaat ya. Jadi hari ini biasanya guru-guru semua kena hantar buku rekod mengajarnya ke bilik pengetua. Sebab pengetua akan semak. Apa yang dilakukan oleh cikgu itu? Cikgu itu menulis rancangan mengajarnya untuk hari Senin. Betul. And then hari Senin dia datang ambil buku rekod dia akan tulis pula rancangan mengajarnya untuk hari Selasa. Itu great teacher lah, guru yang baik lah. Dia menulis, dia merancang. Sebab lain pada lain lalang. Lain murid kelas A dengan murid kelas B. Murid kelas 1M1 dengan 1M2 berbeza. Sudah tentu seorang guru yang baik, dia akan mengajar dengan kaedah yang berbeza bagi membangunkan manusia yang mempunyai potensi yang berbeza. Guru yang baiklah. Adalah sejarahnya di sekolah Indonesia dulu saya tembak tu. Ada guru tak boleh buku rekod setahun. Bila tanya mengapa, aku dah menjadi cikgu 20 tahun. So aku dah hafal buku teks itu, aku dah tahu. So dia tak boleh buku rekod. Jadi cikgu ini nak jadi cerita, pada 1 tahun di Indonesia, sekali itu inspektorat datang 18 orang buat full inspection. Dia cari di makmal, dia pergi bilik seni perusahaan, dia pergi ke audit semua, dia pergi semua. Dia tengok cikgu mengajar, of course dia perlukan buku rekod. Jadi cikgu yang saya sebutkan tadi, dah mengajar 20 tahun tadi, dia tak kena buku rekod. So what happened? Dia dengar Nazir datang dan kita bagi tahu dia kena tulis buku rekod. Pengetua pun ingatkan dia, maka dia terpaksa menulis buku rekod. Sudah bulan 6, dia pun cari buku rekod kosong, ditulis pula. Daripada awal sehingga hari Nazir nak datang, dengan bangga dia jumpa saya, tengok saya ni, aku dah siap buku rekod tu. Saya bilang pasal apa lebih sehari. Ni pasal apa lebih sehari ni tu. Rupanya dah start 1 Januari. Oleh kerana dia backdated buat buku rekod itu, dia tulis semula, dia start 1 Januari. 1 Januari orang cuti. So dia terlebih sehari. Nak ceritakan tuan-tuan dan puan, buku rekod itu penting sebab dia adalah rancangan mengajar. Cikgu Sahrani jadi Menteri Besar, masuk pejabat pada 10 Disember 2020. Masa saya masuk pejabat itu, kita sedang COVID-19 berkurang. Saya tengok dalam kantor kerajaan sudah kering, duit tak ada. Saya turun padang lihat gerai-gerai ditutup, pasar malam ditutup, gedung-gedung perniagaan ditutup. Dan saya jumpa angka yang menakutkan, iaitu sekurang-kurangnya 53,000 orang
hilang pekerjaan. Mereka yang bekerja di Johor, yang bekerja di Selangor, bekerja di Penang, bila berlaku COVID-19, dia lari balik berkurung di rumah, dia daftar sebagai penganggur di negeri Perak. Jumlah mereka 53,000 orang penganggur yang hilang pekerjaan. Not only that, saya buat kajian lagi, tengok akibat daripada pasar malam ditutup, akibat daripada gedung perniagaan ditutup, food court ditutup, maka sekurang-kurangnya 80,000 orang usahawan yang jual karipap, yang jual nasi lemak, yang jual frozen food, yang jual roti canai ini, sekurang-kurang 80,000 orang lagi kehilangan punca pendapatan. Sangatlah sedih pada waktu itu. Jadi takkanlah Menteri Besar dia hanya sekadar melihat dan mengalaikan air mata. Saya berjanji dengan diri saya kena bangunkan balik negeri Perak ini, bagi balik peluang pekerjaan kepada mereka yang hilang pekerjaan, bagi balik peluang perniagaan kepada mereka yang hilang perniagaan. So apa yang terpaksa saya buat? Saya minta IDR di bawah pimpinan Dr. Maisarah Ahmad buat kajian, turun padang, cari maklumat, kita kutip pendapat dan pandangan how to develop the state, macam mana nak membangunkan negeri. Kita jumpa sekurang-kurangnya 118 kali, 118 sesi perjumpaan dengan orang ramai, lapisan masyarakat. Jumpa orang asli, jumpa orang Siam, jumpa orang Melayu, jumpa orang Cina, jumpa pelajar sekolah, jumpa belia, jumpa ketua kampung, jumpa DO. 118 perjumpaan kita kutip. Tuan-tuan dan puan, orang Perak berhendakkan 5 perkara. 1, keterjaminan makanan. Minta maaf, orang sedang azan dan saya minum lagi. Okey. Yang pertama, rakyat negeri Perak memberi signal kerajaan kena bangunkan negeri dengan mengkhususkan kepada keterjaminan makanan, food security. Sekarang ini kita tahu harga barang tinggi, dan tak kiralah ada orang nak politisan dan sebagainya, tapi mudah saja tahu belajar ekonomi, harga barang bergantung kepada penawaran dan juga bekalan. Bekalan banyak, tawaran kurang, harga jatuh. Kalau bekalan kurang, tawaran tinggi, harga naik. Very easy. Cabai buruk, kalau semua orang nak beli cabai buruk tak ada, kan cabai naik lah. Tapi kalau semua orang tanam cabai buruk di rumah masing-masing, tak nak beli cabai burung di pasar malam, harga cabai burung akan jatuh. Ustaz kami nampak Ustaz kami tadi. Dia sama seperti beras. Sekarang ni orang hibur beras. Saya tak kira lah, I'm not a minister. Tapi very simple, saya beri contoh tadi. Masa saya kecil-kecil dulu, saya orang miskin. Mak saya penuhi, ayah saya penuhi getah, saya sebelah adik, saya yang sulung. Tak ada pula cerita barang mahal murah ni, sebab kami tanam padi sendiri. Saya ada benda, saya tanam padi sendiri. Saya boleh membajak sawah dengan kebab ataupun dengan penajam. Saya boleh semai padi, saya boleh tanam padi menggunakan, mencedur padi menggunakan kubu kambing.
Saya boleh baja padi, saya boleh hambak berunciak, saya boleh ketam padi, saya boleh pukul padi, sabit padi, pukul padi. Padi itu simpan dalam gepuk, kemudian bila nak guna kita jemur padi, and then kita bawa ke lesung kaki. Saya di rumah arwah ayah saya dulu ada lesung kaki. Ada lesung kaki. Kita lesung padi itu, ambil berasnya, kita tampi menggunakan gadang, menggunakan tampi, dan dedak dia saya gaul dengan nasi sejuk, bagi makan itik bertelur. Tiap-tiap pagi kerja saya masuk ke balik itik, ambil telur itik 2 biji, jual di kedai runcit, dapat 2 kubang. 2 kubang tu 5 duit tambah bang daripada Raban ke Kuok. Kalau ke pasar Raban tu 5 duit lagi tambah balik. 5 duit beli nasi lemak, 5 duit beli air kepan. Masa tu air kepan cuma 2 kubang. Jadi kita tak onsen bak beras nak mahalkan. No, sebab beras kita padi tanam sendiri. Orang tanya saya, Datuk, tak makan ikan? Makan ikan dalam perigi di bentang saya. Ada ikan ronggit, ada ikan sepak ronggit, ada ikan haruan, ada ikan geli, ada ikan galon. Bukan saja dalam perigi kita memancing ikan dalam bentang. Dulu dan orang Datuk ikan yang rebus kan, no, kita goreng ambil minyak mana, kita buat minyak sendiri. Sebab tu dulu ada istilah taik minyak. Minyaknya ni orang buat daripada kelapa, arwah bapak saya buat sendiri. Dia ada istilah taik minyak tau. Taik minyak ni bukan istilah apa, dia memang taik minyak tau. Pati minyak tu. Pati minyaknya ni kalau dimakan dengan nasi panas, biryani gram pun tak sedap nasi taik minyak ni lagi. Dulu maknanya minyaknya buat sendiri. So kita tak using sebab kita tanam apa yang kita nak makan. Dan kita makan apa yang kita tanam. Lebihnya kita sedekah ataupun kita jual. But now ada masalah lagi. Dia ada pantun, dulu pantun sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain. Dulu tujuan dia adalah untuk motivate orang mengguna kaedah bagaimana orang Terengganu bertenun kain. Sehari selembar benang, lama-lama jadi kain. Ataupun sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. But now, kalau saya jual pantun sehari selembar benang, nescaya ada orang akan sambut, beli lagi senang. So apa berlaku? Kalau beli beras lebih senang daripada tanam padi, maka orang beli beras. Kalau beli cabai burung lebih senang daripada tanam cabai, maka orang beli cabai. Kalau beli serai lebih mudah daripada tanam serai, orang beli serai. Saya sebutkan tadi, harga barang bergantung kepada supply and demand. Bila semua orang pakai beli serai, harga serai akan naik. Very simple thing. Sebab itu Sultan Nazrin tahun lepas semasa dia bertitah merasmikan Bank Hijrah, dia sebut Perak mesti menjadi tenaga, menjadi negeri pengeluar makanan. Itulah food security. Sebab itu perkara pertama dalam di antara 6 pilas yang saya bina Pelan Perak Sejahtera 2030, kita sebut dengan jelas ialah untuk security makanan. Cikgu-cikgu yang ada depan saya, kita tanamlah apa yang kita nak makan. Saya fahamlah kalau tak nak tanam padi pun sebab nak tanam padi kena ketik dengan lintah. Saya faham. Takkan cikgu nak biar kena ketik lintah, jangan tanam padi. Tapi takkan cabai burung tak boleh tanam, takkan sawi tak boleh tanam. Saya pergi ke Singapura, tengok orang Singapura tanam sawi, tanam tomato, tanam petolak dalam kasut bunga. Singapura bukan ada tanam macam ni, dia hidup tanam. Saya pergi ke Taiwan, tengok orang Taiwan tanam padi depan rumah dia. Rumah kita ni, rumah murah kita ni, RPA kita, selain daripada kos yang ada, dia buat kos yang kedua. Tapi di Taiwan tu, di luar rumah tu dia tanam padi. Untuk makanan dia tak cukup tanam padi atas tanam, dia tanam padi atas rumah. Di Taiwan, saya masuk rumah orang Taiwan, masuk bilik air dia bertanam tomato. Tomato tu naik, bilik air tu turun dan cantik buah tomato. Masuk rumah orang Malaysia, dia tanam tomato plastik. Dia hias, tapi tomato tu plastik, limau tu plastik. Di Taiwan dia tanam apa yang dia nak makan.
cakap Taiwan ni negeri dia sebuah pulau sebesar Pahang. Dia mengekspor beras ke Malaysia. Dia mengekspor beras ke Malaysia tau. Orang Malaysia sekarang kita bergaduh beras tempatan dengan beras ekspor. Mengapa beras tempatan lebih murah daripada ekspor? Sebab beras ekspor melibatkan pertukaran wang. Lagi jatuh wang kita, lagi besar nilai yang kita kena bayar. Sebab itu tuan dan puan, anjuran saya, cikgu-cikgu kena jadi contoh dan teladan. Tanam apa yang kita nak makan, makan apa yang kita nak tanam, yang lebihnya boleh jual. Sekadar saya di rumah MB, sebelum jadi MB pun saya cari jabatan pertanian, cari kit. Apa nama pertanian itu? Kit apa? Apa? Hidroponik. Vertigasi. Hidroponik sekadar untuk tanam wabi sabi apa, dia selalu upload di rumah dia, siapa nak sayur di rumah dia. Sebab dia order people ni. Oh sorry. Di rumah negeri dia tanam. Mana ni tu? Saya pergi kampung baru Cina, kampung baru Cina, banyak kampung baru Cina ada batas. Tanya nyonya tu, ni apa? Tukola. Buat apa? Mau tanam, mau makan. So dia tanam apa yang dia nak. Ini contoh bagaimana cikgu-cikgu boleh membantu negara untuk menstabilkan harga barang. Tapi kalau cikgu semua sama pantun tadi, sehari serba benang, beli lagi senang. Satu hari saya jual pantun yang sama kepada bekas prajurit di Pintau. Sehari serba benang, dia sambut beli lagi senang. Dia tambah pantun dia. Beli panah dari Vietnam, tak nak tanah, macam mana tanah? Tuan-tuan, nak dengan tak nak je lah. Tak usah lah bagi alasan. Tak usah bagi alasan. Nak dengan tak nak. Siapa nak, dia akan percaya insyaAllah. Baik, itu bab food security. Ringkas masa. Yang kedua, dalam kajian kita mendapati rakyat negeri Perak berkehendakkan peluang pekerjaan yang berkualiti. Saya buat kajian, saya dapat tempoh 10 tahun. Daripada tahun 2011 hingga tahun 2020, angka menunjukkan sekurang-kurangnya 110,000 orang muda yang ada talent, yang ada skill, yang ada ijazah, yang ada diploma, orang Perak yang telah meninggalkan Perak nak cari pekerjaan di luar Perak. So, orang Perak memberi gambaran, memberi signal kepada saya, MB kena bangunkan negeri ini dengan memberi peluang pekerjaan yang baik, yang berkualiti kepada rakyat negeri Perak. Saya nak stop dekat ini. Nak cakap lagi panjang cerita bab itu, nak cerita bab ini, nak cerita bab menyediakan peluang pekerjaan. Kerana dia ada kaitan dengan satu cabang lagi di dalam Perak Strata 2030 yang kita namakan Perak sebagai koridor Tibet Malaysia. Perak sebagai koridor Tibet Malaysia. Dalam bajet Kerajaan Persekutuan Komunikasi disebut dengan jelas tentang pembangunan Tibet. Technical and Vocational Education Training Tibet Malaysia. Ada Ustaz Fahmi di Kuliah Komuniti, ada cikgu di sekolah menengah teknik, cikgu di sekolah menengah vocational, dan di sekolah-sekolah lain termasuk di Politeknik Hukumah, Politeknik Sultan Azlan Shah, UITM, UTM. Semua ini yang menyediakan pendidikan Tibet. Sebab saya nak kaitkan Tibet dengan apa yang saya sebutkan tadi, Kerajaan Perak kena menyediakan pelan pembangunan untuk menyediakan peluang pekerjaan yang mencukupi. Baik. Sebab apa? Kalau saya biarkan fenomena di mana 110,000 orang muda Perak yang berkualiti, yang ada talent keluar meninggalkan Perak, lama-kelamaan negeri Perak ini dikatakan sebagai sebuah negeri untuk orang tua. Masyarakat menua. Atau orang muda semua keluar. Saya masuk ke sekolah kebangsaan luar dengan obongan dengan budak kan. Cukup berusaha buat dia. Itu sekolah SKM. Dulu saya pernah PPD, saya tahu sekolah SKM. Pergi sekolah BEM tinggal orang budak kan. Kan? Pergi sekolah kebangsaan Trian Intak. Kebanyakan sekolah-sekolah sekarang
Tak ada budak, terutama dalam pilihan. Apabila generasi muda keluar meninggalkan perkampungan dia, mungkin keluar meninggalkan Perak, menjadikan orang-orang dalam kampung itu adalah orang tua yang barangkali tidak produktif, maka orang muda sudah hilang dan kita akan jadi negeri Perak untuk orang tua, negeri orang pecik. So untuk mengelakkan itu, saya terpaksa bertungkus lumus untuk menyediakan peluang pekerjaan kepada anak Perak. Apa saya nak sebut sekarang, tuan-tuan dan puan? Ia berkaitan dengan Tibet. Cikgu-cikgu semua, orang cikgu-cikgu adalah pemuka-pemuka masyarakat. Saya belajar dulu sosiologi pendidikan dan falsafah pendidikan sebut guru adalah ejen perubahan. Betul? Masih terpakai falsafah itu? Guru adalah ejen perubahan. So please, depan saya ada orang PBD, ada pengetua, ada pembesar, ada cikgu dalam kelas, ada guru disiplin, ada guru kaunseling. We are teachers. Kita adalah ejen perubahan. Sekarang saya nak ajak cikgu-cikgu. Saya ada sedikit masalah. Apabila kita membangunkan dahulu di Lumut UniKL. UniKL itu pengkhususan berkaitan dengan kejuruteraan perkapalan. Kerana di situ ada Lumut Port. Tapi malangnya kita cari, minta maaf kepada orang Pangkor, kasi jangan marah saya ya. Kita cari anak-anak nelayan Pangkor untuk menyambut pelajaran dalam bidang Tibet. Dalam industri perkapalan tak ramai mereka yang berminat. Something wrong somewhere. Bila anak nelayan tak berminat dengan teknologi perkapalan, pasal import tadi. Kita ada masalah di situ. Saya terkilan bila pengarah kolej komuniti mengatakan, maklum kepada saya, intake dia untuk kolej komuniti adalah not only in drink, merata tempat semua pengetua pengarah para kolej komuniti maklum kepada kita, dia sangat rendah. Baik, ada masalah di situ. Kalau tuan-tuan tak dapat collaborate dengan saya, akan ada masalah kepada pembangunan negeri Perak untuk jangka masa panjang. Sedangkan kita cikgu, kita sedang membangunkan manusia. Sebut di BBD tadi, kita sedang bangunkan kemenjadian. Bukan seorang ambil saja kan. Kemenjadian. Kita nak latih, nak pilih, nak latih, nak bimbing, nak ajar, nak didik ribuan, ratusan talent yang ada kemahiran penuh ataupun separuh kemahiran. Kerana apa? Ini kerana agak. Kerana di antara rancangan saya nak bangunkan negeri Perak ini, nak bagi peluang pekerjaan semula kepada mereka yang telah kehilangan pekerjaan kerana COVID-19. Nak bagi balik peluang perniagaan kepada mereka yang kehilangan peluang berniaga akibat COVID-19. Maka saya akan bangunkan negeri, not saya lah, kerajaan negeri akan bangunkan negeri Perak sebagai negeri perindustrian. Pada waktu yang sama kita buat food security, tapi kita tak boleh lupa kepada perindustrian. Now, saya baru balik daripada China pada 21 bulan, last Saturday, August minggu. Saya pergi ke China, saya pergi ke Shanghai, 4 tempat saya pergi, 5 city saya pergi, kerana nak bawa pelaburan. Sekarang di Tanjung Mabin, kita ada Proton City. Sebahagian daripada share saham Proton telah dibeli oleh syarikat Geely daripada China. Yang kita pakai Proton S90 itu adalah Geely. Proton Geely, syarikat Geely telah pun bersetuju untuk membawa pelaburan sejumlah 32 bilion ringgit ke Proton City. Dia bawa vendors. Dia hanya membina badan kereta, tapi wirenya, breknya, rimnya, komnya, tayarnya semua datang daripada vendors. Ada peluang pekerjaan baru di situ, 160,000 peluang pekerjaan. Dengan syarat ada Tibet lah. Macam mana kalau dia nak bekerja dalam vendor yang menyediakan tayar, kalau dia tidak ada kemahiran
kemahiran itu. Dia cuma ada kemahiran pegang pisau getah. Oh, tak boleh. Dia ada kemahiran itu, tiba itu. Sekarang Proton yang sedang beroperasi di Shah Alam sedang memindahkan seluruh pekerja dia. 10,000 orang pekerja kilang Proton di Shah Alam akan berpindah beroperasi di Proton City Tanjung Malik. Dah mula sekarang 3,000 orang. Menjelang tahun 2027, 10,000 pekerja akan berpindah keseluruhannya, membawa bersama pasangan dia. Suami bawa isteri, isteri bawa suami. Jika satu keluarga ada 3 orang anak sekurang-kurang secara purata, jumlah orang baru di Tanjung Malik adalah 50,000. Pekerja 10,000, staff dia 10,000, anak 30,000, 50,000 orang tambahan. 50,000 orang tambahan yang akan menghuni Tanjung Malik. Apakah natijahnya kepada ekonomi? Cikgu ekonomi, kerana sini. Saya pergi ke China baru ni dengan Dio pergi kan? Dio pergi China, kata saya. Makan tengah hari ada kambing, ada ayam, ada itik. Malam tak lagi ada kambing, ada ayam, ada itik. Hari-hari macam tu. Dia tak ada cara kuatiau sama ni. Mi lakna pun tak ada. Nasi goreng Hong Kong lagi tak ada. Dia tak macam orang Malaysia. Orang Malaysia ni kalau sebut mi, dia sebut mi bawa mi. Mi goreng, mi mama, mi bandung, mi Hong Kong, mi kicap, mi apa? Mi Hailan, banyak. Cara pokok makan ni. Tu mi, kuih tiaw lagi. Kan nasi goreng kampung, nasi goreng Cina, nasi goreng Hong Kong, nasi goreng Bangkok, nasi goreng USA. Lalu kalau ada USA lambat sampai. Tahu? Itu bayangkan 50,000 orang tambahan mari menginap, menghuni, duduk di Tanjung Malik. Apa natijahnya kepada ekonomi? Kilang, stall burger kena tambah. Yang jual aiskrim kena tambah. Gerai makanan kena tambah. Maklum nasi lemak kena tambah nasi lemak maklum. Maklum jual nasi lemak, kalau jual dengan daun pisang pun kena tambah. Pokok pisang pun kena tambah. Itu natijahnya kepada pembangunan di Tanjung Malik. Tuan-tuan, saya tengok ramai di antara kita macam percaya ataupun tidak. I was a teacher. I was teaching science and mathematics. I was teaching additional mathematics and physics. Cikgu tak boleh tipu. Siapa jadi guru sebentar besar, kalau dia cikgu tak boleh tipu. Kalau cikgu kata 2 kali 2 5, budak percaya sebab cikgu kata. No, saya tak tipu. Apa yang saya sebut ni benda sedang berlaku. PM turun sebelum saya pergi ke China. Sudah ada MOU, ini akan berlaku dalam tempoh sekarang hingga tahun 2027. 50,000 orang tambahan akan berada di Tanjung Malik. Kesannya akan merepot kepada pembangunan di Sungai, di Seri River, di Tapak dan juga di Kapau. Sebab orang datang dia nak rumah, kita dah sewa rumah. Maka pemaju perumahan saya dah telah untuk melihat boleh tak bangunkan rumah yang banyak. Itu Menteri Pendidikan datang untuk perasmian sekolah Proton City dengan pengharap kuada. Kita dah bisik kat Menteri. Pengharap pun tahu berapa buah sekolah lagi diperlukan, berapa tingkat sekolah diperlukan. Bila sekolah bertambah, kantin bertambah, makanan bertambah. Tuan-tuan dan puan, itu contoh. Apa kata dengan cikgu? Cikgu kena ingat, saya katakan tadi, siapa yang akan menghuni di Proton City yang nak bekerja? Saya katakan tadi 160,000 peluang pekerjaan. Dia mesti ada kemahiran Tibet. Yang saya nak kongsi sebut tadi boleh komuniti kata budak tak minat dan Tibet. Kalau orang Malaysia tidak mahu, saya tak ada pilihan, saya kena benarkan orang luar Malaysia masuk. Sebab di kilang ni, dia membangunkan kilang dengan modal besar. Dia nak majukan, dia nak bangunkan, dia nak keuntungan, dia perlukan pekerja. Kalau orang Greek, orang Negro, orang Perak tak bersedia, kita tak ada pilihan, kena bagi peluang orang lain masuk. Itu di Tanjung Malik. Siapa yang dengar
dan membaca berita bajet 2024 oleh Perdana Menteri. Dalam banyak-banyak benda yang dia umum, ada satu benda yang sangat besar untuk Perak, iaitu Kerajaan Persekutuan telah bersetuju untuk membina pusat pertumbuhan industri seperti mana Kulin High-Tech Park dibuat di Krian. Saya sedang mengerahkan tenaga saya untuk pergi lihat di mana di Krian kita dapat 1,000 hektar tanah untuk kita bangunkan pusat industri baru macam Kulin High-Tech Park tu. Berapa ratus ribu pekerja pula akan dapat di situ? Ratus ribu, sebab permintaan daripada pengilang atau investor yang ada di Penang sekarang. Dia tak cukup tanah di Penang, dia nak menambah keluasan, nak memperluaskan perniagaan dia perlu tapak baru. Maka kita bagi peluang kepada dia di Parit Kuta atau di Bagasan, supaya dia masih berhampiran dengan Penang Port dan juga dengan International Airport Bayar Lepas. Ribuan pekerja diperlukan di situ. Tak cukup dengan itu, saya dah diberi penghormatan oleh MRCB Land untuk memecah tanah, membuka tapak perusahaan baru di Simpang Pulau. Dia janji siap memberi peluang ada 5 bilion pelaburan, 15 bilion pelaburan dia yang akan membuka ruang peluang pekerjaan di Simpang Pulau. Saya dijemput pergi ke Seri Iskandar. Ni Cikgu Din, betul kan? Untuk memecah tanah bagi pembinaan sebuah kilang XP Power. Ni kilang elektronik dan elektrik ni. XP Power ni kilang multinational company. Ada 20 kilang di seluruh dunia. Satu daripadanya dia bina di Seri Iskandar, dengan janji tahun depan siap kilang itu memberikan peluang pekerjaan 2,000 orang. Baru ni saya pergi mengiringi Sultan untuk merasmikan jabatan Sultan Negeri di Bagan Datuk. TPM telah melaporkan dia telah berjaya bawa masuk pelaburan daripada Turki untuk ke Bagan Datuk. Spesialis dia ialah yang saya sebutkan tadi, iaitu teknologi perkapalan. Akan ada di Bagan Datuk. Juga membuka ruang pekerjaan. Awal tahun ini saya pergi pecah tanah sebuah syarikat Cina, Jinjing namanya. Dia buat solar panel di Semur, di Kantan. Dia dah labur 100 juta ringgit dengan juga menawarkan bilangan peluang pekerjaan yang banyak di Semur. Saya baru je Januari itu baru pecah tanah dia. Dan yang paling besar, tuan-tuan mungkin dah dengar ataupun baru dengar, ramai orang bila saya jual, saya nak jadikan Malaysia, negara Perak, negeri Perak ini sebagai negeri industri. Orang mengingatkan saya, Datuk, you must have your own port. Kalau kita produce barang di Perak tapi masih menggunakan Penang Port, masih menggunakan Kelang Port, Klang Port, masih menggunakan Tanjung Piang, lebih baik Perak ada port sendiri. Yes, saya katakan kami ada Lumut Port, tapi dia kata Lumut Port tak cukup besar. Secara kebetulan tahun lepas saya menerima kehadiran 19 orang ambassadors, EU ambassadors, duta Europe. 19 orang datang, kita bawa pada tempat. Salah satu tempat yang kita bawa melawat ialah Lumut Port. Ada satu duta daripada Belgium. Dia jatuh cinta, jatuh hati kepada Lumut Port, sebab Lumut Port itu kedudukannya, keadaannya sama dengan Antwerp Port di Belgium. Dia datang bersama kita, collaborate dengan kita. Bukan setakat nak membangun Lumut Port, kita nak bangunkan seluruh Manjung sampai ke Bagan Datuk itu dengan nama Lumik, LUMIC, Lumut Maritime Industrial City, dengan pelaburan 72 bilion ringgit, dengan peluang pekerjaan 55,000 orang dalam tempoh 25 tahun. Cuba tuan-tuan bayangkan. Mudah-mudahan saya tak berbohong dengan tuan-tuan. Yang saya cakap ni, saya katakan tadi,
Cikgu tak boleh tipu, cikgu tak boleh bohong. Saya katakan saya sedang buat, memang sedang buat. Tok dah datang berulang kali, kita pun dah pergi. Saya sendiri menyaksikan tanda tangan di antara tok dengan Luhut. Kita nak bina, nak bangunkan Lumi, dan dia memberi peluang pekerjaan yang banyak kepada orang Perak. Tentulah orang tua-tua tak ada lah. Orang muda ada di mana sekarang? Orang muda ada di universiti, orang muda ada di kolej komuniti, orang muda ada di sekolah teknik, orang muda ada di sekolah. Orang muda sekarang bersama-sama dengan cikgu-cikgu. Ini yang saya masukkan kolaborasi chemistry di antara cikgu dengan saya. Saya nak bangunkan negeri, saya nak menyediakan peluang pekerjaan dan talent. Bakat-bakat itu berada dalam classroom sekarang. Bakat itu bersama dengan cikgu. Bakat itu bersama dengan guru. Bakat itu bersama dengan kita semua, dan kitalah yang nak mengandung dia. Kitalah yang nak memastikan mereka akan memilih jurusan yang betul. Dia kalau gagal dapat ijazah sarjana muda kejuruteraan petroleum, tak apa. Dia mungkin dapat sijil kolej komuniti, menjadi tailor, menjadi tukang jahit pun tak apa, sebab pekerja di rumah pok tu nak pakai baju. Biasanya pekerja-pekerja di swasta ni dia ada baju korporat. Jadi kalau orang lain tak ada baju, memadailah pelajar oleh komuniti itu buat baju. Contoh saya katakan. Jadi cikgu-cikgu kita, saya pun cikgu kan, kita kenal siapa pelajar kita. Kita kenal siapa pelajar kita yang ada potensi. Saya macam tanyalah kepada ustaz ni yang melatih Amir itu sebagai penyanyi. Itu pendidik yang baik, sebab dia mengesan budak itu boleh menyanyi, budak itu masih boleh dibimbing, budak itu ada talent, dia mengesan. Jadi kita semua cikgu-cikgu dan saya, kita ada dalam kelas kita barangkali ada 30 orang pelajar. Kita sudah boleh kenal pasti murid-murid ini. Saya katakan tadi, Perak akan menyediakan peluang pekerjaan TVET. Janganlah ada orang gerik nanti bawa diri nak menyeberangi Tanjung Balik. Nak ke mana kamu? Nak pergi Tanjung Buel. Buat apa Tanjung Buel? Nak kerja di pelabuhan. Aku sediakan pelabuhan apa di rumah. Jangan ada budak nanti dia bawa diri, dia nak pergi, nak beli Tanjung Balik kerana nak pergi Shah Alam. Nak buat apa Shah Alam? Nak kerja kilang Proton. Proton bawa balik Tanjung Balik lah. So kita akan tahu. Saya cakap ni sebab saya nak cikgu-cikgu faham maksud saya. I need you. Saya perlukan cikgu-cikgu. Sebab apa saya nak bangunkan ini tak akan menjadi kalau kita tidak ada talent. Tak ada budak yang nak mengisi di kilang ni. Tak ada budak yang nak mengisi di tempat-tempat yang kita nak bangunkan ini. Kita terpaksa import daripada luar. Lepas tu orang marah. Apa HMB bangunkan negeri bagi pekerjaan kepada orang lain, kami tetap juga menganggur di sini. Nanya aku kena maki lagi. Saya sediakan cakap terang saya sediakan ni, tapi saya dapat report daripada kolej komuniti, vocational, politeknik, bilangan orang yang berminat dalam TVET ini sangat kurang. Sedangkan negara-negara membangun Yugo, pergilah ke mana-mana pun, pergi ke Belgium, pergilah ke Jepun pun, semua negara-negara maju pengkhususan dia kepada TVET. Sebab TVET ini dia membina kemahiran, dia membina inovasi, dia membina kreativiti. Jadi harap cikgu-cikgu bersedia untuk bersama saya. Saya nak berhenti pukul 5 sebab Amir nak nyanyi lagi. Nak cerita yang tu, dan orang Gerik Lenggong tanya saya, Datuk dah sebut tentang Tanjung Maleng, Datuk dah sebut tentang Perak Tengah, dah sebut tentang Lumut, tentang Bagan Datuk, tentang Krian. Datuk tak sebut pun tentang Hulu Perak. Tuan dan puan, ustaz-ustaz, alim ulama yang solat duha. Apa doa solat duha ni ustaz kami? Ya Allah, ya Tuhan kami, jikalau rezeki itu masih terbenam dalam bumi, keluar. Tidak. Kita berdoa dengan linangan air mata. Dengan kehendak Allah juga, maka ditimbulkan sejenis biji di Hulu Perak.
Bidih yang terbenam dalam bumi selama ini didoakan oleh kita supaya Allah timbulkan, maka Allah dah timbulkan bidih itu di apa tengok? Apa sebab tu? Jalan Negeri Kupang ikut saya itu sebab saya pergi tengok di mana kilang di Naning itu telah bawa kita punya mineral ini yang dikatakan bidih dan tenaga tadi, bawa ke sana. Rupanya di Naning itu, di kilang itu, dia boleh pecah pisahkan, dia boleh separate daripada satu bahan sebetul bungkah macam karbide itu, akhirnya dia separate kepada 15 elemen baru, warna yang berbeza-beza. Dia keluar warna ungu, dia keluar warna kuning, warna hijau, dia keluar macam-macam warna, 15 warna. Tiap-tiap warna itu, bahan itu harga yang berbeza-beza. Tuan, kita negeri Perak nasib baik. Masa yang berhormat Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar menjadi menteri, dia telah meluluskan negeri Perak sebagai negeri projek perintis untuk bidih dan tenaga ini. Kita dah ikut SOP, kita dah cari 216 ekar. Di situ hasilnya sehingga bulan Oktober ini kita sudah dapat duit 16 juta. Dijangka hujung tahun ini kita akan dapat 21 juta. Itu baru 216 ekar yang belum habis dikorek. Sedangkan negeri Perak ini luas dan ada lagi sekurang-kurang 5,000 ekar lagi yang sudah pun lulus EIA. Jika itu dibenarkan untuk dicari gali, saya dah mohon kebenaran daripada Kementerian Persekutuan, dibenarkan Perak untuk mencari gali. Oleh kerana PM telah katakan bahawa kita tak boleh raw, tak boleh ekspor raw. Kita kena pecahkan di Perak dulu, di Malaysia dulu, baru kita jual hasilnya di luar harga lebih mahal. Maka saya bagi itu kepada Kerajaan Pusat, bagi peluang kepada Perak lebih dahulu untuk membuka kilang pemprosesan itu. Doalah orang negeri, kok kilang itu mari ke sini. Kok kilang itu mari ke sini. Kalau dia mari ke sini nanti, oleh komuniti kena tukar tajuk subjek dia. Daripada tailor tu kepada subjek. Tapi adalah orang kata radioactive now. Saya dah pergi istilahnya LFN-REE, non-radioactive rare earth element. Non-radioactive, bukan radioactive. Kita dah minum air situ pun tak ada masalah, dan dia jangan dibimbangi kerana dia akan memberi hasil baik kepada kita. Jadi kalau hasil nanti kita nak buka sekurang-kurangnya 5,000 lagi dan mungkin lebih lagi, maka akan ada peluang pekerjaan yang lebih. Ada peluang pekerjaan yang lebih. Sekali lagi tuan-tuan dan puan, anak-anak kita, talent kita yang ada skill, hendaklah dilatih supaya mereka akan dapat bersama-sama membangunkan Bumi Perak ini sebagai pusat pengeluar nadir bumi utama Malaysia dan barangkali dunia. InsyaAllah jika itu dapat dibuat. Cikgu-cikgu, saya mohon kerjasama, minta maaf masa tidak diizinkan. Saya cuba nak collaborate di antara pelan pembangunan Perak Sejahtera 2030 dengan pendidikan, sebab di antara perkara yang disebutkan dalam 5 keutamaan tadi selain daripada seperti makanan ialah peluang pekerjaan yang baik. Ada satu lagi disebut selain daripada kesihatan yang baik, perumahan yang baik, disebut satu lagi pembangunan modal insan. Apa maksud pembangunan modal insan? Maknanya cikgu-cikgu terlibat, PBD terlibat, JPN terlibat. Kita akan bangunkan modal insan yang baik demi negeri Perak untuk mengisi kekosongan di pulang-pulang pekerjaan itu. Saya sangat gembira tadi bila PBD melaporkan tentang pencapaian yang baik. Minta maaf, saya tanya pengarah, dia kata tagline baru Jabatan Pelajaran, we deliver. KPM kata ABC. Apa tadi? Anak baik lagi cerdik. Long time ago when I was one of the PBD here, tagline pengarah masa itu, Datuk Abang Datuk jangan sebut dengan apa? Tuan Majid?
Datuk Rahim Majid, dia buat Perak nombor 1. Saya di antara penceramah Perak nombor 1, saya kata untuk jadikan Perak nombor 1, maka semua pelajar nombor 1. Untuk jadikan semua pelajar nombor 1, semua cikgu nombor 1, semua parents nombor 1. Untuk jadikan daerah Hulu Perak nombor 1, PBD Masbi nombor 1, pengetua nombor 1, guru besar nombor 1, cikgu nombor 1. Nak jadikan negeri Perak nombor 1, pengarah Masbi nombor 1, timbalan pengarah nombor 1, ketua sektor nombor 1, everybody nombor 1. Yes, Perak akan jadi nombor 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sarani bin Muhammad atas ucapan sebentar tadi. Moga apa yang disampaikan sebentar tadi menjadi pedoman dan amanah. Hadirin sekalian, majlis dengan segala hormatnya menjemput Tuan Muhammad Fauzi bin Mahsud, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perak, dan Puan Norizan binti Haji Mat Ali, Pegawai Pendidikan Daerah Hulu Perak, untuk mengiringi Yang Amat Berhormat Menteri Besar di atas pentas. Hadirin hadirat sekalian, majlis kini diteruskan dengan penyampaian penghargaan dan anugerah pencapaian kepada warga pendidikan daerah Hulu Perak atas sumbangan dan kejayaan yang telah dicapai. Bagi penerima anugerah audit Sekolah Cemerlang, SDKC Kampung Baru Batu 2, seterusnya SDKC Padang Gurus, SDK Tamil Keruh, SK Felda Lepang Menari, SK Batu Empat, SK Bongo, SK Ganda Temenggong, SK Kunayan, SK Kerunai, SK Luat, SMK Kenari, SK Pelang, dan SK Tan Sri Ghazali Jawi. Seterusnya bagi penghargaan Pusat Ujian PKSK, dijemput SMK Sultan Idris Shah II, dijemput College Vocational Degree, seterusnya bagi pencapaian tahap penguasaan melebihi KPI negeri, bagi pemulihan dipersilakan SJKC Selat Pagar,
Seterusnya SK Bank. SK Kuala Hulu. Seterusnya bagi pencapaian SPM Peratus layak sedia mengatasi kebangsaan 91.6, dipersilakan SMK Datuk Seri Wan Muhammad. Dan SMK Deri. Seterusnya bagi Johanna Sheikh Peringkat Negeri Kani Fitra, murid orang asli, dipersilakan SKRPS Kemah. Seterusnya bagi Naib Johan Azan dan Iqamah Peringkat Kebangsaan Kani Fitra, murid orang asli, dipersilakan SKRPS Dalam. Seterusnya bagi penghargaan program Cukbado Istiqlal, dipersilakan SMK Tan Sri Abdul Aziz. Dipersilakan SK Bukit Sapi. Seterusnya dipersilakan SK Pahit. Seterusnya bagi pencapaian hak penguasaan melalui PPI negeri bagi pemulihan, dipersilakan SDKC Kota Tampan. Seterusnya dijemput SJKT Ladang Kota Lima. Seterusnya dijemput SK Cepo. Penerima seterusnya bagi pencapaian SPM Peratus layak sedia mengatasi kebangsaan 91.60%, dijemput SMK Persia Belanda. Bagi anugerah pencapaian STPM lulus 100%, dijemput SMK 1005. Pencapaian SPM Grade Purata Sekolah mengatasi kebangsaan 4.74%, SMK Sultan Azlan Shah. Pencapaian Sejati Agama Malaysia 100% makbul, SMA Tan Sri Ghazali Jawi. Johan dan Naib Johan bagi pertandingan TikTok Challenge peringkat negeri Perak 2023, kategori sekolah menengah, dijemput SMK Batu Empat. Seterusnya, anugerah bagi Audi PPD Cemerlang, dijemput Bawai Pendidikan Daerah Hulu Perak bagi menerima anugerah Audi PPD Cemerlang. Seterusnya, pencapaian tahap penguasaan melalui KPI negeri dan penghargaan Pusat Ujian Permata Pintar dan Naib Johan kategori sekolah menang pertandingan TikTok Challenge tahun 2023, dijemput SK Mahkota Sari.
Pencapaian SPM, peratus layak sijil mengatasi kebangsaan dan peratus layak sijil 100%. Pencapaian SDPM lulus 100% dan naik johan. Pertandingan Purkarya Muda peringkat kebangsaan 2023 dijemput SMK Tun Sabah. Pencapaian SPM, grade purata sekolah mengatasi kebangsaan dan penghargaan pusat ujian PKSK dijemput SMK Pengkalan Hulu. Pencapaian SDPM, PNJP mengatasi kebangsaan dan PNJK 3120 pencapaian SDPM lulus 100% dijemput SMK Datuk Ahmad. Seterusnya, bagi penerima anugerah murid, dipersilakan Siti Sarah binti Muhammad Lokman dari SMK Tan Sri Abdul Aziz Olahraga Pendidikan Khas MSSM Kebangsaan di Negeri Sembilan dalam acara 100 meter, 200 meter dan 4x100 meter. Seterusnya adalah penerima anugerah kejohanan olahraga pendidikan khas MSS Negeri Perak dijemput Daniel Hakimi bin Zon Kristi dari SMK Pengkalan Hulu pingat perak acara 100 meter dan 200 meter. Seterusnya dijemput Muhammad Saifullah bin Faizullah dari SMK Tun Saban pingat gangsa acara 800 meter. Seterusnya dijemput Amirul Syahir bin Kamarul Azman dari SMK Tan Sri Abdul Aziz pingat gangsa acara lontar peluru. Seterusnya dijemput Nurain Atikah binti Abdul Jalil dari SK Keruh tempat ketiga dalam pertandingan anugerah inilah pendidikan khas peringkat Negeri Perak. Seterusnya, tempat ketiga persembahan bakat murid kategori sekolah rendah peringkat Negeri Perak dijemput Wang Hui, Wan Kasrina Husna binti Muhammad Fauzan, Nur Kristina Balkis binti Muhammad Fauzan, Christian anak lelaki Rizal, Wong Jun Sheng, Muhammad Irsad binti Nizam Azrul, Waraid Pecada Muni anak lelaki Syafri dan Nur Anis Daniel binti Syahrul Rizwan. Seterusnya, tempat ketiga gubahan bunga telur Karnival Eco-Curriculum Pendidikan Khas Negeri Perak dijemput Nur Syamira binti Khairuddin dari SMK Tan Sri Abdul Aziz. Seterusnya, bagi Karnival Kecemerlangan Pendidikan Prasekolah Negeri Perak tahun 2023 yang akan ke peringkat kebangsaan pada 31 Oktober dijemput Aminah Aulia binti Muhammad Barkati dari SK Keruh. Seterusnya dijemput Khairul Afiq Hazi bin Khairul Jamal dari SK Sri Adhika Raja Johan Hafazan. Seterusnya, bagi anugerah murid cemerlang SPM 2022 dipersilakan Chong Yu Hui.
Seterusnya dijemput Nur Zakirah binti Rosidi dan Nur Alia Natasha binti Muhammad Ezrin. Seterusnya anugerah bagi murid cemerlang STPM 2022 dari SMK Datuk Ahmad dijemput Nur Hafizah bin Hamdan. Seterusnya dijemput Aisyah Adibah binti Azman. Dan Nur Fatihah binti Muhammad Mazlan dari SMK Tun Saban. Seterusnya bagi penerima anugerah buku bagi penulisan buku Jentiklah Hati Ini dijemput Nur Liza binti A. Rauf dari SK Bukit Balai. Seterusnya Nurani binti Abdullah dari SK Mahkota Sari. Seterusnya bagi Johan Carnival Stand Bridge Building Competition dijemput Muhammad Kirul Nizam bin Ahmad dari SK Filda Lawin Utara dan Cik Natasha Nur Ain binti Kasih dari SK Mahkota Sari. Seterusnya Johan Carnival Stand Road Challenge dijemput Rohana Ahmad Hisham dari SMK Gerik. Johan Carnival Stand Talent Show dijemput Muhammad Azman Syafiq bin Ciknan SMK Pengkalan Hulu. Seterusnya Johan Negeri Pertandingan Kawat Kapi Kadet Bongkar dan Penyelamat dijemput Nur Syahada binti Muhammad Syafri dari SMK Tun Saban. Seterusnya Johan Perkemahan Kadet Polis Peringkat Negeri dijemput Muhammad Rosanizam bin Muhammad Safi dan Aziran bin Yaakob dari SMK Pekalan Hulu. Seterusnya bagi Johan Negeri Amalan Terbaik PPDA dipersilakan Nur Liza binti Nurji dari SK Filda Tapulut. Seterusnya Johan Negeri E Carnival PPDA WhatsApp Stiker dijemput Muhammad Faiz bin Muhammad Izani dari SK Sri Adhika Raja. Johan Negeri Amalan Terbaik Sasya dijemput Nur Adila bin Zainul Abidin dari SMK Pengkalan Hulu. Seterusnya Johan Negeri E Carnival PPDA Kudos dijemput Arya Farhana binti Ahmad Suhaimi dari SMK Gerik. Seterusnya Johan MSSPP Bola Baling Bawah 18 dijemput Muhammad Amin bin Harun dari SK Teluk. Seterusnya Nur Azihan binti Ahmad Adnan dari SMK Batu Empat bagi yang Innovative Fairs Kajian Alam Sekitar Peringkat Kebangsaan. Seterusnya bagi tokoh guru Brigade Kebangsaan dari SK Sungai Tiang dipersilakan Ahmad Adnan bin Muhammad Syukri. Penyampaian anugerah dan pencapaian pada petang ini diteruskan lagi dengan kompetisi VIPK SDL. Dijemput Azharuddin bin Sulaiman, Muhammad Fuzi bin Abdul Rahman,
Muhammad Jafri Encik Uli, Dr. Muhammad Fahmi bin Abdul Khair, Tadi bunyi keti-keti. Duit dah masuk lagi dah keti-keti. Seterusnya, penghargaan jasa dan sumbangan pegawai dan staf serta agensi dijemput penerima pertama, Mahbub Ahmad bin Abdul Hamid dari BPD Hulu Perak. Seterusnya, Maizatul Akmal bin Ahmad Tahidi daripada BPD Hulu Perak. Seterusnya, Anwar bin Ramli, pembersihan Pulau Pendidikan, Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Perak. Seterusnya, Amran bin Hasbullah, Pegawai Keselamatan PBD, Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Perak. Bola. Penghargaan Yayasan Pelajar Mara dijemput Encik Isa bin Cik, Pengurus Seksyen Latihan dan Kepimpinan. Penghargaan Stesen Jana Kuasa PNB Encik Muhammad Zulkarnain bin Muhammad Syedan, Jurutera Kanan Teknikal PNB. Jadi pun biasa. Pasal apa?